Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhu Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin. Kita muka surat 94. Atau ia kata mana-mana Nabi bohong, seperti ia kata Nabi Ibrahim pun ada juga cakap bohong, nescaya jadi kafir. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata masih memberikan peluang pada kita untuk ada atas hukumi dia ni. Alhamdulillah, dialah yang telah menghidupkan kita pagi ni. Boleh tidur malam tadi pun dialah memberikan tidur kita tu. Dialah yang ahya. Dialah yang ahya wa amata. Dengan sebab tu kita pun ada hayyun dan kita pun mumis. Dialah yang menghidup, yang memati. Dengan sebab tu kita boleh jadi hidup. Dan waktu dia mematikan kita, matilah kita. Alhamdulillah masih dihidupkan kita, dapat pula Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita, dibesarkan kita pula dalam suasana yang memudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala lagi diberi kita hidup hati sanubari, ada keinginan untuk terus ada ilmu yang kita nak kena pelajari, dan kita terus mencari setiap hari, tak jemu, bahkan terus mencari. Alhamdulillah, diberikan kita pula sentiasa perasankan ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, tanzih ke Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, boleh pula ada kelapangan masa untuk berada satu majlis dan perjumpaan mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firiddah ni. Kita masih hidup bicara perkara-perkara yang boleh menjatuhkan agama Islam ni, mengeluarkan seorang daripada sedara Muslim, bahkan boleh jadi kufur dan membatalkan kalimah syahadah, disembah taubat, wajib taubat, menarik balik perkataan yang menyebabkan jadi murtad itu, dan wajib bersyahadah semula untuk mengembalikan status Islam. Itu kaedah kita. Kaedah orang murtad ni wajib balik semula ke Islam. Tak ada jalan lain nak balik ke Islam melainkan dia kena tarik balik apa yang dia ungkapkan untuk masuk Islam balik. Jadi batalkan dia punya pahaman dulu tu, dia kena batalkan dulu apa ungkapan dia, perbuatan dia, i'tiqad dia yang menyebabkan dia jadi terkeluar pada agama Islam tu. Lepas tu bersyahadah semula macam mana yang sepatutnya dipaham dengan ungkapan syahadah tu, mengasakan Allah Ta'ala, dan apa yang sepatutnya diiktikadkan pada Allah Ta'ala, yang syait maklum fiddin bid-darurah. Semuanya hendaklah diiktiraf dan diakui, lain daripada apa yang menyebabkan dia salah, yang menyebabkan dia murtad dulu. Dan dia kena mengucap balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia kena mengaku apa yang sepatutnya dia kena mengaku dan mengiktiraf dan mengiktikadkan pada Nabi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah,
dan apa sifat-sifat yang harus pula dari sudut kemanusiaan, mesti semua yang sepatutnya diiktikad mengikut rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah, diiktikad semula syahadah lain dengan mengucap dua kalimah syahadah tersebut. Itu kaedah taubat orang murtad. Bahkan itulah juga kaedah untuk kita setiap hari refresh iman kita, untuk kita istilahnya tasdik ke Allah Ta'ala, tasdik ke Rasulullah. Memang apa sepatutnya sifat Allah Ta'ala ni kita mesti iktiraf dia, wajib akui Allah Ta'ala ni dia kamil, mustahil ada naqis, mustahil ada naqs, zawal pada Allah Ta'ala. Dia takkanlah tak sempurna yang perlukan kesempurnaan, ataupun dia makin akan sempurna, subhanallah, bahkan sentiasa sempurna dulu kini selamanya. Dan tak mungkin kesempurnaan dia akan boleh ada susut kesempurnaan. Setiap hari makin susut kesempurnaan dia, itulah dipanggil naqs, itulah dipanggil zawal, subhanallah. Mustahil sempurna Allah Ta'ala tu boleh kurang, dan takkan ada kesempurnaan dia boleh bertambah. Pasal boleh bertambah berarti dia kurang. Allah Ta'ala al-baqi ala kamalih wa jamalih, sempurna, dia kekal di atas kesempurnaan dia. Macam mana dia dulu, macam itulah dia sekarang, begitu juga akan datang. Jadi akidah ni mesti kena refreshnya tu. Untuk refresh tu maklumat bab akidah mesti ada. Tu tak ada kalau wajib tobat mengaji lain. Ni kita duk bicara ni bukan khas bicara mengenai sifat-sifat ketuhanan, kerasulan, tapi pandang pada sudut yang ni boleh menyebabkan berlaku kemurtadan. Auzubillah. Khas kalau kita belajar bab akidah, jumpa semua bab-bab yang khas kita bicara bab-bab boleh jadi murtad ni. Cuma yang tu bab kena ngaji khas apa dia ciri-ciri ulama ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah. Dan insya-Allah dengan sebab kita belajar macam ni pun, yang ni salah satu kaedah belajar juga yang supaya kita ambil perhatian lebih. Apa dia? Yang ni tak kena gaya boleh jadi murtad. Pasal apa? Salah prinsip ketuhanan, salah prinsip kerasulan. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni. Sekarang kita, tok guru kita ni nak bicara, nak mula masuk pula bab Rasul sedikit. Baik, antara jadi murtad adalah kata mana-mana Nabi bohong. Dia dah itikad, dah faham Nabi ada berbohong, pernah berbohong, boleh berbohong, ada berbohong, mungkin berbohong. Apa saja bahasa bab bohong ni, dia ada itikad, dia pernah sebut. Dengan itikad dia itu dia sebut Nabi pun bohong juga. Seperti dia kata Nabi Ibrahim pun ada cakap bohong. Kisah Nabi Ibrahim ni memang ada beberapa kisah yang kalau kita tak mengaji dengan kaedah akidah betul-betul bab Rasul, kita akan terkata bohong ni kepada Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim antaranya bohong bila? Waktu dia pecah berhala tu. Bila ditanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Adakah engkau yang pecahkan berhala-berhala kami ni wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dia tak bohong, dia tak kata aku tak pecahkan. Tapi ramai orang dalam bab ni oleh kerana tak betul belajar dalam bab akidah, dia tak faham sidik amanah tabligh fatana, khasiyatan sidik tu bercakap benar ni. Cakap benar tu pada Nabi Rasul adalah wajib akli, wajib akli dengan makna mesti cakap benar, tak mustahil cakap bohong. Wajib Nabi Rasul bercakap benar adalah wajib akli dengan makna mesti Nabi Rasul cakap benar, takkan bohong, dan mustahil bohong. Kalau ada mengiktikadkan keberangkalian, kebolehan, dan bahkan memang selamba je sebut Nabi pun bohong juga. Pasal dia pun manusia biasa, dengan ayat-ayat dan alasan macam tu, jaga boleh jadi kufur. Pasal apa? Pasal salah akidah, mengiktikadkan ataupun teriktikadkan Nabi-Nabi ni ada juga buat pembohongan. Antaranya kisah Nabi Ibrahim ni. Bahkan dia bagi contoh Nabi Ibrahim, kalau ikut hendaklah dikiaskan faham tu pada mana-mana Nabi Rasul yang pernah berbohong, wajib bersihkan sifat bohong ni daripada Nabi Rasul sama sekali. Jadi Nabi Ibrahim dia bukan kata aku tak pecahkan,
Aku tak pecahkan, sedangkan dia pecahkan. Itu nama dia bohong. Kan? Itu nama bohong. Bahkan isyarat Quran sendiri Allah Taala kata apa? Bila ditanya anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, dia jawab apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang buat, kata dia, pecah berhala ni kabiruhum hadza, yang besar di kalangan mereka ni. Dia sebut kabiruhum hadza. Bahasa tu kalau ikut, ni hak besar sekali di kalangan kamu. Kalau bahasa kita, fa'alahu kabiruhum hadza ni orang paling besar sekali di kalangan kamu ni. Dia lah yang pecahkan berhala ni, orang paling besar. Dia bukan kata aku tak pecahkan berhala ni, patung yang besar ni lah yang pecahkan berhala ni. Tak, dia bukan cakap macam tu. Kalau dia kata patung ni lah yang pecahkan berhala ni, bukan aku, jadi bukan aku tu, nama dia bohong. Yang ni kata tak faham ni, yang ngaji kadang tak boleh ngaji bodoh-bodoh kat. Pasal dengan sebab bodoh ni dia jadi masalah, boleh jadi kufur dan murtad. Tak mana bodoh-bodoh ni, dia tak faham usul Quran, tak faham bahasa-bahasa yang ada dalam Quran, simbolik dalam Quran, istilah Quran, istilah ulama, istilah dalam tauhid. Khasnya bab akidah ni apa? Mustahil Nabi Rasul bohong. Itu tak boleh ngaji bodoh-bodoh tu. Nisbah bahasa kalau ikut perkataan Nabi Ibrahim ni, dia kata apa? Yang paling buat ni, yang pecah bahala ni adalah sebenarnya orang paling besar di kalangan kamu. Ayat dia macam tu. Perkataan yang paling besar ni lah, orang paling besar ni lah, ni orang paling besar ni yang pecahkan bahala kamu ni. Itu dipanggil kalam tauriah. Itu kalam tauriah nama dia. Kalam tauriah ni apa? Dia satu perkataan yang dia ada maksud yang dimaksudkan, tapi orang lain faham macam lain, maksud dia lain. Boleh? Itu kena telan sikit tu, saya kata tak boleh ngaji bodoh-bodoh tu. Yang ni dipanggil kalam tauriah. Contoh kalam tauriah ni macam mana? Saya pun kalau ngajar, saya selalu sebut kalam tauriah ni macam kata Amir Ramli cerita apa? Cerita dia pakai lawa-lawa, macam nak pergi kahwin aja. Bini dia tanya dia, "Ai abang, abang nak pergi mana ni?" Macam mana dia sebut? Kalau sebut ni nak pergi kenduri kahwin, dia faham tu nak pergi kenduri kahwin, orang lain kahwin, tapi maksud dia pergi kenduri kahwin apa? Pergi kenduri kahwin apa dia? Aku yang nak kahwin. Itu dia panggil kalam tauriah. Boleh? Tak pun kalau bahasa kita Perak ni apa? Pergi mana ni abang? Kawan nak kahwin. Teman nak kahwin tu, tu pecah rahsia. Kawan nak kahwin tu dipanggil tauriah, dipanggil kalam tauriah. Kalau teman nak panggil, tu bukan tauriah, tu kalam hakiki, teman. Kalau Mika nak kahwin, dia nak kahwin, dia. Tak. Dia bahasa tu mesti satu bahasa yang orang maksud faham lain, dia punya maksud lain. Tu kawan nak kahwin, maksud kawan tu apa? Kawan nak kahwin. Bini dia faham, kawan dia nak kahwin. Okey? Boleh faham buat bahasa Melayu gitu? Begitulah perkataan Nabi Ibrahim yang dia kata, usul Quran menggunakan bahasa itu, bal fa'alahu kabirum hadza. Yang pecah bahala ni adalah orang paling besar ni di kalangan kamu ni, orang paling besar ni. Kaum ni faham apa? Bahala besar yang ditinggalkan tu. Maksud dia siapa? Akulah yang pecahkan bahala tu, pasal akulah yang paling besar di kalangan kamu ni. Kenapa pula dia paling besar? Dia Nabi, dia Rasul, ulul azmi pula tu. Setiap Nabi dan Rasul dalam satu kaum, dia adalah orang paling besar sekali dalam kaum tu. Jadi maksud dia, aku yang pecahkan, kaum dia yang mengap tu, bahasa mengap tu faham apa? Berhala tu pecahkan. Pula tu dicabar pula, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tak percaya kamu tanyalah dia, adakah kamu pecahkan? Kaum dia faham bahala. Macam mana? Itu bahala nak tanya ke mana?
Kalau ikut, tanya sekali lagi lah. Apa? Cuba tanya Ibrahim, engkau ke percaya kalau gitu? Dia akan jawab ya. Tapi kaum dia tak tanya kat dia. Kaum dia terfaham besar tu adalah berhala. Faraja'u ila anfusihim. Apa istilahnya apa? Apa yang dia nak petikai dan persoalan kepada Nabi Ibrahim tu, kenapa pecahkan berhala tu, bila suruh tanya balik orang yang paling besar tu, yang dia orang faham berhala tu, apa dia? Pertanyaan supaya tanyalah orang paling besar yang dia faham berhala tu. Jadi satu hujah memperbodohkan diri mereka sendiri ke siapa? Pasal bila dia tanya, siapa yang buat berhala ni? Kalau tanya kat berhala, berhala boleh jawab ke? Bila dia faham orang paling besar tu ialah berhala, Nabi Ibrahim cabar tu, fasaluhu in kanu yantiqun, tanyalah berhala tu. Kalau faham mereka tu, dia akan faham berhala tu. Kalau mereka itu boleh bercakap. Apa jadi? Faraja'u ila anfusihim. Dia berhala. Macam mana nak tanya je, dia bukan boleh bercakap. Kalau bercakap pun tak boleh, takkan kamu sembah. Kan kena sekali tu. Siap. Ini kaedah Nabi-Nabi Rasul berhujah lah. Macam tu kalau cerita uslub-uslub dalam Quran ni, tu kadang kelahi dengan orang bodoh-bodoh ni tak manfaat. Macam kelahi Wahabi, bodoh nak mampus. Dia tak faham maksud dia. Bahasa Quran pun dia tak faham, bahasa ulama' pun dia tak faham. Satu dia jadi sesat. Na'udzubillah. Ni pun sesat juga. Jaga sikit lah. Saya nak sebut asal tu bahasa Quran tu. Satu saya kata tadi, tak boleh ngaji bodoh-bodoh. Ada bab ngaji kena upgrade je. Satu ngaji ni tak boleh puas hati dengan apa yang ada. Bahkan jangan pernah ada puas hati untuk rasa cukup dengan apa yang ada. Khasnya dalam bab ilmu, khasnya dalam bab amal, khasnya dalam bab taat. Banyak benda ni kita tak biasa kena londeh, tak nampak bodoh kita. Bila kita kena londeh macam mana? Nampak bodoh kita, nampak sedikitnya amal kita, nampak begitu kekurangannya kita, betapa aibnya diri kita. Khasnya bila nisbahkan dengan apa sepatutnya tanggungjawab yang kita buat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada macam tu, tak ada rasa ilmu cukup, hebat lebih pada ulama', nak taklid pun tak mahu, ikut mazhab pun tak nak. Nak pakai Quran hadis je. Okey, sikit sana, sambil-sambil tu. Baik, atas kita nak bicara ni, Nabi bohong. Salah besar lah. Salah besar tu mana? Murtad. Kenapa murtad? Salah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, Muhammad tu utusan Allah Ta'ala. Lazim daripada utusan Allah Ta'ala kita memperakuikan dia adalah utusan Allah Ta'ala. Mesti Nabi Rasul bercakap betul. Khasnya Muhammad SAW. Umumnya semua Nabi dan Rasul. Sifat sidik aja ke? Tidak. Atau disiplin ilmu, sidik, amanah, tabligh, batanah. Nampak simple je. Tapi kadang kita mengaji tak lanjut. Itu yang ngaji bodoh tu. Saya tak ada bahasa lain nak sebut lah. Bodoh nak sebut apa nak. Bahasa tu nampak kasak sikit lah. Buat kasak dengan bahasa ada ni orang tua ni. Saya nak kata apa? Nak bahasa lembut-lembut. Tu murtad, kufur. Nak kata apa? Takkan nak kata jadi non-Muslim. Murtad lah bahasa kita pun. Bahasa pun risalatun fir riddah. Quran pun sebut. Wa man yartadid an dini wa man yartadid. Sebutkan bahasa murtad juga kan. Takkan kita konon nak bahasa lembut. Wa man yartadid an dinihi, those who are be non-Muslim. Belum tak kau cakap itu. Murtad lah. Kata apa? Bodoh lah. Dah tak kerti, pengap lah. Kata apa? Yang tu sikit lah. Ada orang tak boleh terima bahasa-bahasa buruk itu. Dia tak faham Quran. Kalau faham Quran tu, semua bahasa ada. Munafikun ada, kafirun ada. Dia sebut apa? Tabban, celaka pun ada. Kalau terjemah bahasa kita lah. Tabban laka, tabbat yada abi lahabim wa tabba. Bukan sekali, tabbat wa tabba. Kan? Sekali lagi, dua kali, celakanya. Itu kalau terjemah bahasa kita tu. Maksudnya bahasa macam tu, laras bahasa macam tu, memang ada tempat-tempat dia pakai. Pasal ada orang dia kena pakai laras bahasa macam tu untuk faham.
Cakap bahasa lembut-lembut bukan semua orang boleh faham. Bahasa perli-perli bukan semua orang boleh faham. Guna sindiran bahasa bukan semua orang boleh faham. Ada orang cakap terang-terang pun dia tak faham. Boleh faham cakap macam tu kan? Cuma atas kita sebut ni tauriah ni apa? Ini aras bahasa tinggi ni. Dia tak pernah takut untuk dia nak mengaku, tapi dia guna aras bahasa itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asal nak bicaranya ialah mustahil Nabi Rasul bohong. Macam itulah mustahil Nabi Rasul khianat. Siapa yang iktikadkan Nabi Rasul pernah buat dosa, kufur, murtad. Satu, Nabi Adam bukan pernah buat dosa. Betul boleh keluar pada syurga, bukan dosa. Dia rupa dosa. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah macam tu. Tak ada istilah Nabi Adam ni dia bukan buat zambu tapi dia khati'ah. Tak ada. Kaedah kita, bahasa yang tok guru kita mudah sebut yang bahasa Melayu khasnya, mustahil Nabi Rasul buat dosa. Hatta Nabi Adam tu yang belajar tauhid ni, kalau kita belajar, memang pernah belajar disiplin daripada ulama-ulama tok guru kita memang betul, memang kita akan dapat kisah dan versi Nabi Adam bersih betul. Tak mengaji betul-betul cerita Nabi Adam dah kantor yang tauhid, kufur nanti, boleh jadi murtad dengan sebab salah faham bab Nabi Adam, pasal faham Nabi Adam dosa, pasal tak pernah tanzihkan Rasulullah ni daripada khianat. Sedangkan pegang betul Nabi Rasul maksum, tapi dok kata Nabi Adam pun buat dosa, sebab tu keluar dari syurga. Oh Ustaz, ada khas cerita bab tu, saya ada mengajar bab akidah tu. Atas saya sebut ni prinsip je. Kalau ada perlu panjang, tak ada pergi tengok video apa, Facebook ada, YouTube ada, pergi tengok lah. Nak sebut satu-satu tu panjang kan. Cukup saya bagi clue macam tu padah dah kan. Pasal banyak mengajar dah, tak pernah tengok saya yang mengajar, pergi carilah kan. Padang Shopee pandai cari, berjam-jam nak belik satu benda je. Boleh faham saya sebut apa kan? Takkan bab akidah saya sebut macam tu, bodoh langsung nak cari. Saja saya sebut itu. Pula tu benda maklumat ada kan. Memanglah kadang-kadang taklah jawab dengan 5 minit, dengarlah kuliah satu kan, dengar disiplin ilmu dia macam mana, satu. Tengok Shopee pun kena tengok satu, puas hati baru beli. Tak faham sudah, tak biasa tengok Shopee lah tu. Tambah musim-musim ni kerajaan pun galakkan belilah secara online untuk mengelakkan daripada kesesakan macam tu kan. Dia orang galakkan macam tu kan. Macam tak biasa dengar dia orang ni, tak ada biasa mesej kot. Orang tak pakai handset semua ni, semua wali tukang tasbih je. Apa cerita ni? Nabi bohong, Nabi berdosa, Nabi ada tak menyampai, Nabi pun kurang cerdik. Kadang-kadang alasan, kalau Pak Wahab ni memang alasan dia apa dia? Nabi pun kata ana basyarum mislukum. Jadi Nabi pun buat salah juga. Nabi pun pernah tergelincir. Tapi ulama-ulama dia, Ibn Taymiyah ke apa? Ibn Taymiyah tak pernah tergelincir. Dia cakap semua betul. Pasal apa? Pasal dia cakap gunakan Quran dan hadis. Semua Quran dan hadis. Ibn Taymiyah tak pernah cakap betul. Semua dia cakap berdasarkan Quran dan hadis. Yang salah siapa? Nabi ada salah. Pasal apa Nabi ada salah? Nabi kata ana basyarum mislukum. Nampak kepala otak tergeliat tak? Boleh faham saya cakap apa? Tak mana tergeliat kan? Kat Nabi dia kata, Nabi pun kata ana basyarum mislukum. Dia syarahkan ana basyarum mislukum apa? Hampa ada salah, aku pun ada salah juga. Boleh faham saya cakap apa? Ayat Quran tu dia hujah tu. Yang ulama dia yang dia duk pakai, pada dia itu adalah ulama besar, tempat rujuk semua, sesat pun sesat lah. Kata dia, Ibnu Taymiyah menggunakan Al-Quran dan hadis. Tak mungkin dia buat salah. Siapa? Dia cakap hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Hujah dia menggunakan Al-Quran dan hadis. Takkan Quran dan hadis salah? Quran dan hadis tak salah. Tapi Nabi Rasul macam mana? Nabi Muhammad pun ana basyarum mislukum. Boleh faham saya cakap apa? Nampak tergeliat kalau tak macam mana faham tu. Kalau Nabi Rasulullah ni takkan dia buat salah. Kalau kata dia iktiraf Ibn Taymiyah ni pakai Quran dan hadis, tentu hadis Nabi takkan ada benda yang salah punya. Takkan ada pada Nabi Rasul benda-benda yang nama dosa punya. Takkan ada dalam Quran benda-benda yang salah punya. Takkan ada. Cuma nak faham apa dalam Quran, apa dalam hadis, itu yang engkau tak faham betul tu yang kau kata
Nabi Rasul ni ada salah dengan beralasan kan ana basyarum mislukum. Pasal tak tengok apa huraian ulama, apa maksud ana basyarum mislukum. Walaupun dia kata aku manusia, the same like you, the same as you kan. Macam serupa macam kamu, tapi atas fahamnya dia ni bila dapat wahyu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dinafikan sama sekali takkan sesat, takkan jadi salah, takkan jadi asi, takkan dapat ditipu daya oleh syaitan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Takkan syaitan berdaya menipu daya Nabi Adam sama sekali. Siapa? Dia termasuk dalam mukhlasin. Siapa mukhlasin ni? Nabi-nabi dan Rasul. Macam mana nak faham cerita satu-satu ni? Tak akan boleh faham ni hanya dengan baca terjemah Quran ataupun membaca buku, melainkan dengan berguru. Memang macam tu disiplin dia. Contoh, apa ramai orang tergelincir, khasnya saya sebut tadi masalah maksum yang belajar kisah Nabi Adam, awal-awal kantor ibad akidah, wajib taubat mengaji lain, syahadah lain. Ikut bahasanya macam tu. Pasal apa ni? Pasal tak faham betul-betul cerita Nabi Adam. Habis-habis tak reti, pegang macam ni, apa dia? Apa-apa yang sebelum ni duk faham, Nabi pernah buat Rasul, Nabi Rasul pernah buat dosa begini, mustahil, subhanallah. Takkan ada Nabi Rasul buat dosa sama sekali. Mereka maksum sejak dari lahir lagi, maksum orang Ta'ala pelihara siap dah. Takkan ada buat dosa. Mustahil mereka buat dosa sama sekali. Mustahil bohong sama sekali. Mustahil mereka ni kurang cerdik. Apa saja perbuatan Nabi Rasul ni mesti semuanya tepat, benar, terpelihara daripada salah dan silap. Kalau ada cerita salah silap, dia rupa je nampak salah dan silap, tapi bukan salah dan silap. Salah silap atas nama dosa, tidak sama sekali. Dia cuma kelihatan seperti salah dan silap. Itu saya sebut prinsip dan CP. Satu, kena ngaji CP dulu, ngaji akidah dulu. Ngaji apa-apa pun ngaji CP dulu. Khasnya bab akidah. Ni akidah CP tak pernah mengaji. Tiba-tiba pergi buat masalah. Pergi belajar ilmu-ilmu tafsir, hadis. Benda tu nak selesaikan dia dengan CP. Tengok zahir Quran, tengok zahir hadis, tergelincir habis akidah. Rosak langsung akidah. Habis punah, bukan sahaja, habis punah langsung. Bab ketuhanan pun punah, bab kerasulan pun punah. Pasal apa? Pasal tak faham CP. Macam mana nak faham ke Allah Ta'ala, nak faham ke Rasul. Ni kita atas kita bercara ni bab bohong, sidik, amanah, tabligh, batanah. Khas sebut bab dosa tadi. Pasal tak faham prinsip apa amanah yang mustahil buat dosa tu. Atas kita duk baca ni bohong, mustahil kazib. Siap Ustaz. Okay, lalu sebut itu. Jadi nak sebut prinsip apa ni? Apa sifat yang kita belajar, sidik, amanah, tabligh, fatanah tu, dia sifat wajib bagi Rasul. Maksudnya mustahil berada di sebaliknya. Mustahil bohong, mustahil khianat. Maksud khianat apa? Mustahil buat benda haram, mustahil buat dosa, mustahil ada buat benda makruh, mustahil buat khilaf aula, mustahil buat perkara-perkara yang istilahnya mensembamkan diri dalam membuat benda-benda maksiat, cinta dunia, mengikut hawa nafsu, ataupun cenderung kepada membuat sesuatu atas kelazatan dunia semata-mata. Mustahil pada Nabi Rasul. Pasal apa? Nabi Rasul kan macam tu. Nabi Rasul orang yang sentiasa taat. Nabi Rasul satu prinsip masih pegang sampai mati je. Bila tengok ada cerita-cerita ni macam semacam aja, macam lah tu, something wrong there. Pasal kisah-kisah Nabi Rasul ni yang besi-besi yang boleh merosakkan akidah ni banyak, cukup banyak. Tambah kita baca-baca buku dengan tak ada kaedah-kaedah akidah, buku cerita pula, penulis pun kita pun tak pernah kenal. Dia ni pakar tak pakar dalam bab akidah, reti tak reti. Kalau tengok Sriwijaya Majapahit, cerita Alfonso di Albuquerque, tak ada masalah sana kan. Tapi kalau cerita bab Nabi Rasul, kau baca sebarangan. Lagi Nabi Adam pun berdosa, Nabi Ibrahim pun berbohong, mengatakan dia tak berdusta, mengatakan dia tak pecahkan berhala. Bahkan dia kata yang pecahkan berhala ni adalah patung yang besar ni. Nabi Ibrahim apa? Berdusta. Ada berdusta dalam buku banyak ayat macam tu. Jaga tu. Tu sebab murtad tu. Bukan sebab dosa, sebab murtad tu. Pasal apa sebab murtad? Pasal mengistilahkan, membahasakan bohong pada Nabi Rasul, sedangkan sifat tu sifat mustahil. Ya, elok.
Satu kalau kita perhati ni, dia tak jahilnya kita dalam bab akidah ni berapa ramai boleh orang terjebak dalam bab-bab murtad yang tanpa disedari. Ada kufur yang tak sedar, ada syirik yang tak sedar, ni ada murtad yang tak sedar. Sedangkan wajib sedarkan diri kita daripada perkara macam ni. Salah ni bukan salah kecil ni, salah besar. Punca dia apa? Pasal bab-bab akidah yang sepatutnya kita belajar dengan tepat dan detail macam ni, dah tak diajar dah di sekolah-sekolah. Habis kata. Jangan kata sekolah kebangsaan, sekolah agama pun tak berapa orang mengaji. Kalau mengaji pun mengaji very light knowledge, very light knowledge. Tak sampai pada matlamat yang sepatutnya dia kena belajar. Itu yang walaupun sekolah agama kadang keluar mengaji agama, walaupun bukan saja ngaji kat Malaysia, ngaji luar negara sekalipun, balik saya cakap Arab berabuk, tapi bab kita masih bodoh, bahkan boleh jadi kufur lagi, hatta bab Nabi dengan Rasul. Duk kata Nabi dengan Rasul buat dosa. Bukan orang biasa, ustaz. Tambah kadang tambah maulana lah. Oh, tak balik jadi maulana. Tapi akidah macam orang lain lah. Maulana mana tak tahu. Lama tak sebut nama orang tua tu. Sekejap. Okey, lalu. Jadi antara jadi murtad tu jadi kafir je. Oh, jadi murtad tu. Na'udzubillah. Sekali lagi sebut bab akidah macam ni lah bahasa-bahasa dia. Pasal salah je jadi macam ni. Salah je jadi macam ni. Atau ia kata aku tidak tahu iman, apa iman, dengan qasad menghinakan, nescaya jadi kafir. Antara benda boleh jatuh murtad apa dia? Dia kata aku tak tahu iman. Apa iman? Engkau orang beriman tak? Aku iman. Apa iman? Aku tak tahu dah iman tu apa. Apa iman? Iman tu apa? Macam tu lah aku lagak bahasanya kan. Dia sebut macam tu dengan qasad nak menghinakan. Itu qasad menghina tu. Cara saya bagi bunyi bahasa tu gaya menghina kan. Awak ni macam tak Islam ke? Apa istilah Islam? Islam tu apa? Ingat bagus sangat Islam. Kau Islam orang Islam masuk syurga kau ahli syurga lah. Gaya bahasa tu, gaya mempelekeh tu. Macam tu ke sepatutnya orang Islam berakhlak dan mengeluarkan nada suara, intonasi bahasa bila sebut iman dan Islam macam tu kan? Kenapa tak pergi masjid? Apa masjid? Ingat orang masjid je masuk syurga. Tu bahasa-bahasa macam tu bahaya tu. Prinsip yang nak sebut masalah murtad ni macam mana? Dia atas CP, atas kita belajar lepas, apa dia? Mestilah perkara yang dibesarkan dan ditakzim dan dimuliakan oleh syarak adalah kita mulia dan besarkan dia. Itu prinsip dia. Apa-apa yang dimuliakan dan dibesarkan, ditakzimkan dalam syarak tapi diperlekehkan, diperhinakan, dipersendakan, diperolokkan, dipermain-mainkan, jadi kufur dan murtad. Dia punya prinsip tu. Prinsip murtad dia tu, CP murtad tu. Memperlekeh dan mempersenda apa-apa yang dimuliakan oleh syarak adalah murtad. Jadi antaranya apa? Ni persoal cara soalan. Qasad dia tu adalah cuma qasad dia adalah mempersenda-senda. Dia kena tengok qasad tu. Setidak-tidaknya bahasa macam tu haram mesti. Adakah dia qasad memperhina tu kena tengok qasad dia. Tapi perkataan tu cukup bahaya. Cara bercakap macam tu cukup bahaya. Kalau misalnya hari ni hari apa? Hari Khamis. Kau puasa sunat tak? Puasa sunat. Puasa hari Khamis sunat. Nampak saya punya gaya bahasa tu nampak? Kenapa? Tu cara mempelakir puasa tu. Engkau puasa sunat, puasa sunat. Dia puasa sunat. Apa tujuan cakap macam tu? Nak memperhina, nak memperolok-olok orang puasa. Kau ngaji mana? Ngaji sekolah agama. Woi kawan-kawan. Ngaji sekolah agama. Ngaji pondok. Ngaji pondok. Oi jangan main. Model murtad main. Memperolok-olokkan benda yang sepatutnya kita muliakan. Sepatutnya ngaji pondok. Alhamdulillah, barakallah. Ngajilah sungguh-sungguh. Tak ada dah orang nak mengaji. Patutnya begitu. Patutnya macam mana? Kau ngaji mana? Ngaji Amerika. Oi kawan-kawan, ngaji Amerika.
Pergi ngaji kat negeri orang putih, negeri kafir, laknatullah tu. Apalah. Ngaji mereka, ngaji mereka. Patutnya yang tu yang kita olok kan. Yang ni ngaji pondok dia olok-olok kan. Boleh faham saya sebut apa? Apa yang sepatutnya dia olok-olok dan ditertawakan tu. Yang sepatutnya dipelakir tu. Ngaji apa? Ngaji kiraat. Ngaji kiraat. Patutnya ngaji apa? Ngaji doktor. Lah ngaji bak kudi dengan kuman aja. Apalah. Patutnya pelakir tu. Pelakir tu tak jadi masalah. Tak jadi murtad dia. Tapi pelakir ngaji kiraat, pelakir ngaji pondok, pelakir ngaji agama, pelakir ngaji tauhid, pelakir ngaji PK. Oh ya, tu murtad tu. Pasal benda tu benda besar dalam agama. Pakai tudung, pakai burdah. Siapa nak tengok ninja van. Dah ada ninja van lah ni kan. Sebut ninja van. Kenapa panggil ninja van saya tak tahu siapa. Orang kita kot. Orang kita ke ninja van. Tak faham sudah. Siapa nak tengok? Ninja. Dulu main-main. Dulu satu masa dulu, zaman saya dulu, orang perolok-olok ni, saya nak sebut tu, nak cerita prinsip olok-olok. Pasal dia sebut ni olok-olok. Memang isu tu pun. Olok-olok apa? Olok-olok orang pakai tudung. Zaman saya dulu, punya orang tak suka pada orang perempuan pakai niqab, pakai burdah ni. Kenapa? Hantu kum-kum. Betul? Nampak je orang pakai? Hantu kum-kum. Dulu lah hantu kum-kum. Bunyi belakang sikit ninja. Tapi bunyi ninja tak apa. Samurai. Terror lawan pedang tu. Cari silap kena baling dengan apa? Spike besi dia tu. Apa tahu? Ninja. Ke ninja pendekar lawan. Betul ya? Pakai baju hitam yang boleh naik pokok. Saya memang tengok cerita kungfu-kungfu itu kan. Ninja labah-labah tu naik. Boom. Hilang. Cerita apa ni? Cerita ninja sikit. Jangan duk olok-olok. Ni pakai serban apa ni? Pakai serban besar-besar. Otak tak masuk oksigen. Apa maksud kau? Yang kau kepiah pun tak pakai, setan ludah kepala otak kau. Bubuh kepala otak tu sana. Padahal bengap kepala otak setan. Saja itu kan. Ni pakai tai macam tai. Kat tegak. Bubuh gitu. Yang tu pelakir tu tak apa. Pelakir tu tak apa, tak ada masalah tu. Tu tak jatuh agama. Orang macam ni kalau dia balas pelakir, balas balik pelakir dia kan. Dia pelakir kita, tu pelakir dia. Pasal al-mutakabbir 'ala al-mutakabbir sadaqah. At-takabbur 'ala al-mutakabbir sadaqah. Dia besarkan, banggakan kufur dia, syirik dia, maksiat dia, dosa dia, dunia dia. Macam mana? Kita besarkan diri tu, besar Islam ni, mulia ni. Muliakan balik Islam, pelakir hak dia tu. Dia duduk muliakan dunia dia, kufur dia, bodoh dia tu, dia muliakan hak tu, dia pelakir Islam. Kita muliakan Islam, pelakir dia balik. Itu adalah sedekah. Maksudnya orang macam ni bukan biar lawan. Apa nak sebut, nak faham daripada prinsip tu apa? Mempersoal-soalkan benda-benda yang sepatutnya kena mengaji, kena belajar bab Islam, bab iman, atau maksud nak menghina, memperlekeh, sedangkan benda-benda yang sedia maklum ni dalam agama perlu kita muliakan dia, takzimkan dia, agungkan dia, letakkan martabat yang tinggi, beri penghormatan pada dia, tapi dia perlekeh dan persenda, murtad. Contoh, tanya nama sudah. Nama siapa? Nama Abdul Rahman. Nama Abdul Rahman kelakar ni, macam zaman Tok Nadok je. Wui, nama Abdul Rahman Tok Nadok. Tu nak apa? Pun nama John ke David ke, sedap lah sikit. Kepala otak kau boleh jadi murtad tu. Apa maksud kau sebut macam ni? Kau gelak-gelakkan nama Abdul Rahman ni macam apa? Nama siapa? Fatimah. Nama siapa? Aminah, Aisyah. Nama siapa? Khadijah misalnya. Nama-nama lama ni. Nama dah basi lah. Orang berbual lah nama Nur apa lah. Nur tu ada tak? Nama model-model lah. Saya nak sebut apa, Nur Susi Hantu, Susi Godzilla. Dia suka nama model-model tu kan. Bahkan sebut nama-nama lama ni diperolokkan kuno, lapuk, nama orang tua, zaman Tok Nadok, ketinggalan zaman, tak up to date. Oi, jangan pelekeh. Siapa Sayyidina Aisyah? Siapa Sayyidina Khadijah?
Siapa Sayyidah Fatimah? Siapa Sayyidatina Asiyah? Siapa yang kau tak faham? Ni berapa nama Ratu Elizabeth ke bagi bird ke tu. Itu kan. Ini nak sebut prinsip apa? Memuliakan apa sepatutnya mulia dalam syarak. Rumah kita tak ada TV, tak ada astro, dia boleh kata, ada astro tak? Tak ada astro. Rumah tak ada astro. Alamak. Pernah gaji besar-besar tak ada astro dalam rumah. Lekir. Semua yang tu tak jadi kufur lah kan. Macam mana? Kalau dia pelakir yang kita tak ada astro, kita kata, ada astro. Astaghfirullahalazim. Kau tengok cerita-cerita macam tu, merepek nak mampus. Ngucaplah balik, syahadah lain lah kau. Oh, boboh ya tu. Pasal apa? Dia pelakir yang kita, benda yang pada dia itu adalah mulia, kita pelakir balik. Maksudnya yang tu adalah menyebabkan dia jadi hina. Kita ngaji agama, dia pelakir. Kau ngaji agama? Kau nak jadi apa? Jadi Bilal. Alah, jadi imam. Berapa gaji kau nak dapat? Boleh survive ke zaman-zaman Covid ni macam ni? Kita pelakir dia balik. Engkau pun keluar universiti pun gaji pun 1,000 lebih je. Aku tak makan gaji apa pun, gaji pendapatan aku lebih. Jual goreng pisang je sebulan kurang-kurang gaji aku 5,000. Pendapatan aku 5,000 bersih tu. Engkau keluar universiti 1,200 je. Tu pun masuk kilang. Minta kerja tu tak dapat. Rupanya atas sijil dia bengap nak mampus. Oh, lawan nak tu, lawan. Ni pun berapa bulan dah tak dapat kerja. Tambah Covid lah, dah kena buang kerja pula lagi. Dah buang kerja, tak boleh kerja, rupanya sijil apa kemahiran tak ada. Bertukang tak boleh, wiring tak boleh. Aku wiring boleh, berturang, tukang boleh. Nak ngimpal boleh. Nak apa, bawa kereta boleh, yang ni boleh, mencangkul boleh, penyimen boleh, plaster boleh. Engkau apa boleh? Harap sijil lagi tinggi. Bodoh, bobo macam tu. Saya kata apa? Balas kan orang takabur dengan benda-benda yang mulia dengan Islam ni. Balas takaburkan dia balik. Hina dan pelakir balik apa yang dia hinakan. Itu kaedah kita. Memang ada syariat, ada persyariatan. Famanik tada alaikum fa'tadu alaihi bimasli ma'tada alaikum. Istilah yang disebut pada ulama tu guru kita apa? At-takabburu 'alal mutakabbir sadaqah. Maksudnya orang duk banggakan di atas maksiat dia, dosa dia, dunia dia di atas agama Islam ni, kita ceritakan, muliakan balik, banggakan balik agama Islam ni, hinakan balik apa yang dia faham pada dunia dia, maksiat dia, dosa dia, bodoh dia tu, ada sedekah. Pasal apa? Nak bela agama. Bela agama. Bagi betul perception ni balik. Bila kita lembek tu, ialah aku ngaji pondok, tak pun guna bahasa usuluk lembut sikit lah kan. Ialah ngaji pondok, esok mati esok, kau golek-golek masuk kubur tak nak menyeri lah ya. Kubur itu je kan. Bahasa-bahasa macam tu. Esok sembahyang Jumaat, aku tubah nak jadi imam, aku panggil engkau lah jadi imam. Esok ada majlis khatam Quran, aku suruh engkau lah berdoa, ya. Boh je ayat macam tu kan. Esok dapat apa, kena mati masuk dalam kubur, kau jawablah gaji kau berapa sebulan kan. Berapa pangkat kau jadi menteri apa, berapa elon kau jadi exco apa. Kotlah dapat syafaat esok akhirat dengan sebab kau jadi exco apa tu. Boboh je macam tu kan. Asal nak bicara ni. Jadi bahaya orang duk sebut-sebut bab agama ni, dia tak maksud untuk memperhina dan mempelekehkan. Zaman satu masa dulu, kalau Malaysia ni memang banyak lah. Tambah dulu duk kelahi-kelahi politik. Oh, kita dengar panas telinga tu. Kan kita dulu bila bunyi-bunyi politik ni kan bunyi nak laksanakan Islam, nak laksanakan syariat kan. Siapa nak makan sup tangan, pergi Kelantan. Dulu lah masyhur ayat tu. Orang tua tu lah cakap tu. Orang tua tu. Tok Wan jadi Perdana Menteri 2 kali tu. Siapa nak makan sup tangan, pergi Kelantan. Siapa? Pasal Kelantan nak buat hukum Islam, siapa mencuri potong tangan, jadi tangan banyak nanti, stok tangan. Dua banyak stok ni ekor lembu. Ni kat Kelantan banyak stok tangan. Pasal apa? Orang mencuri kena potong tangan, nak makan sup tangan, pergi. Apa tujuan dia cakap macam tu? Kalau tujuan maksud menghinakan hukum potong tangan, kufur. Bahaya. Saya ulang balik. Lama ni saya punya memori ni lama saya tak keluar balik. Ni saya recall balik. Masa zaman tu memang ingat sangat orang tua tu duk cakap. Lah ni ikut lama tak sebut kan.
Tapi dulu kalau bab-bab macam tu, dia pelekeh sungguh lah kan, kata dia. Orang yang pakai tudung belum tentu lebih baik daripada orang tak pakai tudung. Orang pakai tudung pun kadang berzina ada, mencuri ada, nak menyamar, dia penjahat pakai tudung. Belum tentu orang pakai tudung lebih baik daripada orang tak bertudung. Macam mana nak balas lah? Kalau pakai tudung belum tentu baik, yang kau open hand ni, free hand ni, agak-agak boleh masuk syurga free-free tu. Kepala otak kau. Bubuh itu kan. Orang pakai tudung belum tentu baik. Ada yang berzina ingat tak pakai tudung ni bagus sangat. Terpelihara maruah baik lah gitu. Yang inilah akhlak-akhlak muslimin dan muslimat gitu. Bubuh ya gitu lah. Ayat-ayat katanya arak tak boleh diharamkan. Siapa? Arak kalau kita haramkan tak boleh nak menjana ekonomi. Pasal hasil daripada cukai. Hasil daripada cukai tu hasil daripada cukai ni untuk membangun negara. Lagipun pendapatan negara kita kata dia lebih kurang ada 30% adalah daripada cukai arak, cukai judi dan cukai babi. Contohnya ni. Memang betul pun. Bukan tipu. Satu arak tetap ekspor dibuat walaupun PKP arak jalan. Pasal apa? Dia mendatangkan hasil. Masjid tutup. Pasal apa? Bukan ada hasil. Betul tak betul tu tembaklah balik. Itu memang kalau memang dia cakap terang-terang macam tu, tak ada khilaf murtad. Pasal apa? Mempelekehkan bab agama ni. Kalau dia tak tujuan mempelekeh, maksudnya perbuatan kau dah satu tak betul dengan syarak, salah lah. Apa yang sepatutnya dibuka ditutup, apa yang sepatutnya ditutup dibuka. Sedap mulut satu hal. Yang ni masalah ni, yang kalau ikut memang tak boleh sebut sedap mulut, pasti ada ilmu. Tu yang suruh mengaji dulu sebelum jadi pemimpin. Tu pemimpin dah kan. Pemimpin lagi, ni cerita kat pemimpin ni pasal. Semua orang jadi pemimpin kan. Tapi pemimpin lagi besar lah. Pasal dia cakap dia orang pakai. Cakap dia orang dengar, cakap dia mempengaruhi orang ramai, mempengaruhi rakyat. Kita cakap bukan laku. Boleh lah. 5 orang, ada 5. Ni problem nak tambah lah, ada orang hack nak kata dia orang tua ni kalau mengajar tak dikatanya saja. Apa cerita ni? Ya Allah. Kalau yang selalu ada program baik-baik, ada je problem kan. Kalau ada pilihan raya pun bila nak ngundi tu, kiraan undi tu ada je problem blackout. Selalu tak ada blackout pun. Dia macam tu. Kalau hiburan Malaysia Idol ke apa, siap backup dengan generator lah apa-apa. Sekelip pun tak pernah berkelip kan. Lampu ke apa tak pernah. Sentiasa terang. Semua source power apa semua, rela apa semua cukup. Dia punya facilities dia. Kalau buat kerja agama ni, pada blackout, padam api, siaran terputus, gangguan suara. Sikitlah macam itu. Apa cerita ni? Asal nak cerita mana yang sepatutnya mulia, mana yang kita jaga. Jangan sampai benda-benda yang sepatutnya mulia dalam agama diperlekeh-lekehkan. Itulah bahasa dia. Quran, ulama, guru, pengajian agama. Jagalah bab-bab tu. Tambah Islam, iman, Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in, para ulama, mazhab. Apa? Benda besar lah. Akhirat, syurga. Jangan main-main lah tu. Syurga, neraka. Mana boleh ada langsung ayat-ayat untuk memperolok dan mempersenda. Pasal kena takzim ni. Ada orang dia pelakir kata dia, kalau semua orang masuk syurga, siapa pula nak isi neraka? Jaga. Ada orang cakap itu. Ada orang uluk-uluk macam ni pula. Alah, neraka pun neraka jahanam. Neraka dah jahanam. Takut apa? Kata dia. Selama dia cakap tu kadang-kadang keluar spontan tau. Tapi nampak macam lawak. Tapi lawak tu boleh murtad tu. Kalau kosok dia memperolok. Kan? Alah, buat jahat pun masuk neraka. Neraka pun takut apa neraka? Siapa? Neraka pun neraka jahanam. Neraka jahanam. Takut apa? Mungkin tak pernah dengar lah kita ayat-ayat macam tu kan. Tapi ada orang cakap tu. Ni pasal ada orang cakap dari khabar ni.
Saya tolong cerita apa yang pernah kita dengar pengalaman mengaji dulu Tok Guru sebut tu yang kita dengar keliling-keliling kita ni. Semayang tadi aku tengok kau dua alik semayang pun tak senang pun duk kayu basikal aja, tak pernah beli motor kereta, tak ada rumah buruk nak roboh ongek macam rumah nenek kebayan aja. Aku tak semayang pun tengok senang kereta anak bini aku, tak pernah susah pun. Ui, bangga. Berbangga dengan tak semayang. Dia pelekeh yang kita pergi semayang tu. Jaga boleh murtad tu. Anak-anak aku memang universiti, doktor, engineer ni, semua belajar luar negara. Anak engkau ni boleh jadi tok imam, boleh bilal, itu jadi tok syak, kutik-tik cicak di masjid. Ui, jaga ayat-ayat tu. Saya ngaji lu ada guru-guru yang cengeng-cengeng yang garang ni, dia kata apa? Tak tahu. Orang yang cakap besar macam ni, kalau mati tu tak pergi. Ajar dia sikit. Mayat dosa gigi ziarah. Maksud apa? Tambah atas isu boleh jadi murtad. Kalau jadi murtad pun dia haram, dosa besar ni. Seolah-olah kita meraihkan dia. Ada tutup guru dulu macam tu. Dia terkesan tu dengan orang macam ni. Tambah pula dia duk ngajar, dia duk sebut, duk ajar orang macam ni. Semua cerita buruk je semua kat dia. Tak ada benda yang dia nak ambil, dia nak pakai. Tak ada langsung hormat pada apa benda yang cerita dalam bab syarak ni. Ajar ni. Kenduri kendara tak pergi, kenduri kahwin tak pergi. Tak pergi, macam apa? Nak kenduri apa? Ingat lapak sangat. Tambah kadang-kadang dia berbangga dengan dia buat kenduri tu. Orang masjid ni, aku buat kenduri. Berduyun-duyun mari rumah aku. Kita ajar sikit dia. Tutup guru dulu macam tu. Kita ajar sikit dia. Kita ajar dia. Pasal apa? Dia duduk berbangga. Dia buat kenduri ni macam orang masjid ni lapak. Duduk jelek lidah nak pergi makan kenduri dia. Kita ajak dia tu susah pergi. Apa? Tak ada lapak kita nak pergi makan kenduri dia. Kita pergi sabit dia ada hukum, ada ikhwanul muslimin, ada hukum ni. Hang jami buhun, jamu air sejuk pun tak apa. Kami bukan gaduh lapak hang. Tapi pasal hang satu agama dengan kami, satu kami pergi. Kan? Dia duk berbangga dengan dia. Alah kat masjid makan bihun yang kami ni, aku buat kenduri tu, buat ayam golek, buat apa, buat kambing golek ke kambing panggang. Berderak belut merangkak main rumah aku. Ajak tu, kurang ajak tu, cakap macam tu. Yang tu semua cakap-cakap tu tak hormat agama. Mempelekeh orang masjid mengaji, mempelekeh orang mengaji. Ni zaman kita, zaman Covid ni jagalah. Dia jadi juga bab-bab tu. Apa dia? Kita mesti macam ni, kajian saintifik macam ni. Madu, apa tu saudak, jadi tak ada kajian saintifik. Kalau atas maksud nak mempelekeh, murtad. Okay. Dengan halal saya sebut tu. Tak ada dos yang berapa nak minum madu banyak mana. Minum madu, minum 4 botol tak ada masalah. Memang, wallahi tak ada masalah kalau madu 4 botol minum. Try minumnya. Cuma botak kepala. Sekilo berapa duit. Kalau ubat Panadol lah makan 1 biji, makan 5 biji, saya silap mampu koja gitu lagi. Bengkak sana, bengkak sini. Siapa? Doktor tengok pun ini makan Panadol tak ikut dos punya. Contohlah kan. Panadol pun untuk orang, dia bagi kucing dia sakit perut, dia bagi Panadol. Kucing pun bengkak-bengkak muka. Bawa pergi doktor haiwan. Doktor haiwan kata, you bagi makan Panadol lah. Mana doktor tahu? Doktor tahulah. Cerita apa? Makan Panadol ni. Berbangga-bangga dia. Yang ni saja menjamin kesihatan untuk kita. Yang ni dinafikan senapi-nafinya. Dipelekeh sepelekeh-lekehnya. Madu betul saudak ni belum jamin. Sedangkan kau nafi hadis Nabi tu. Nafi Quran fihi syifa'ul linnas tu. Quran pun tak sebut dia ubat untuk apa. Kalau maksud untuk pelekeh tu, jaga tu. Boleh jatuh murtad tu. Pasal mempelekeh, pasal masalah dia masalah pelekeh. Quran pun sebut dengan umum fihi syifa'un linnas tu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi alwanuhu fihi syifa'un linnas. Fi syifa' penawar apa? Sebut dengan nakirah tu, ta'zim. Lagi apa? Nak menunjukkan ta'mim. Ta'zim nak menunjukkan madu ni benda besar. Keluar yakhruju min butunihim syarabun mukhtalif. Jenis binatang yang ada keluar syarab, boleh hasilkan minuman madu. Tu yang kelulut apa, jenis-jenis tu lah. Kan?
Ada isyarat fihi syifa' linnas. Nak sebut apa? Ada benda yang kalau tak kerti jangan duk nafi. Tu lah kaedah dia. Ya ni kalau WHO punya, kalau yang Yahudi Nasrani punya, gede-gede lah. Hai. Kenapa tak nak? Bagi alasan tak nak. Kenapa sebab tolak? Bagi tunjuk sebab. Isi borang, tak isi borang. Kenapa? Mengapa? Tak nak. Bagi isi borang macam ni. Kenapa tak solat? Kenapa tak tahajud? Kenapa tak kaji agama? Kenapa tak baca Quran? Patutnya yang tu tunjuk sebab. Tahan tu tanya vaksin tak vaksin, kan? Tahan tanya subuh tak mayang tak? Baca Quran, buka nak tak boleh baca. Turun, pergi sebelah. Kenapa bodoh sampai Quran tak boleh baca? Turun, pergi sebelah. Ni tak ada lesen nak balik akhirat tu. Pergi sebelah. Jangan lesen tu ni lesen nak selamat sana tu. Sajalah saya sebut gitu kan. Ni kaedah nak balas cakap orang kata pulang paku berkerah gini lah. Memang cakap gitu, dia cakap gitu je. Lagi yang tu bab membesarkan, yang ni sikit lagi bab Rasul, balik pada bab Rasul balik. Atau ia kata Nabi SAW pun ada juga lari, ya. Atau dia kata Nabi SAW pun ada juga kalah perang, ya. Kalah perang dengan mana Nabi pun ada kekurangan pada dia. Tujuan tu nak sebut tu nak mempelekeh Nabi, nak memperolok Nabi. Dia kata Nabi pun kalau dia betul takkan lah dia kalah perang. Nabi pun kalah perang weh. Dan kata Nabi SAW berselindung di belakang sahabat ketika tu bukan ketika perang nescaya jadi kafir. Nabi tak pernah berselindung pada sahabat yang melindungi Rasulullah. Kalau perang tu Rasulullah lah paling depan. Tak pernah gentar dengan semua peralatan dia lengkap semua, dengan kepakaran dia menggunakan senjata, semua pakar Rasulullah. Rasulullah bukan dia bagi arahan, dia pergi perang, serang. Sahabat yang pergi dia duduk belakang, tak ada pasal dia duduk depan sekali. Kalau nisbah tangkas Rasulullah dengan para sahabat, siapa tangkas lagi? Jangan silap jawab. Rasulullah lagi tangkas daripada para sahabat tu. Saya ngaji tunggu cerita Rasulullah, ketangkasan dia macam mana, keberanian dia memang luar biasa. Orang lain tak ada berani dengan Rasulullah. Sahabat pun kalau kita berani, Rasulullah dengan sahabat siapa lagi berani? Rasulullah lagi berani. Tangkas, siapa lagi tangkas? Rasulullah lagi tangkas. Peka, siapa lagi peka? Rasulullah lagi peka. Tak ada siapa yang lebih hebat atas muka bumi ni melainkan Nabi Rasul, khas dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis-habis kata dia berlindung di belakang sahabat. Dia pun handai-handai dia pun kalah perang juga, berondol je. Ayat-ayat tu jaga. Dia pun pernah lari juga. Ini bukan lari, bukan lari. Kalau kata dia berondol pun, berondol tu strategi perang, bukan berondol kalah pada musuh. Tidak sama sekali. Ya. Jangan ada faham sama sekali macam tu. Tentu Nabi Rasul ni dia ada bab kehormatan besar, kita kena jaga. Jangan sampai ada ayat-ayat mempelekeh, pasal dia adalah apa nak sebut dia adalah salah satu bab dalam agama kita yang kedudukannya sangat tinggi, yang kita mesti takzim, muliakan dia. Apa saja keadaan sekalipun mesti dia duduk tempat mulia, mesti. Kalau dia perang, kalah perang sekalipun, jangan ada ayat melekehkan dia kalah perang. Dengar elok tu. Memang ada perang Uhud kan, kebas kalah. Jangan istilahnya kalah tu dipelekeh dengan Rasulullah. Begitu juga sahabat-sahabat yang duduk atas bukit yang jadi pemanah tu, yang turun tu. Sahabat ni ahli perang Badar, ahli perang Uhud, sahabat mulia, mereka pun dah wafat. Wajib itikad mereka adalah adil, mereka adalah iman yang sangat hebat. Kurun yang terbaik. Rasulullah kata khairul qurun qarni. Kurun terbaik ialah kurun aku. Jangan ada siapa keluar-keluar kata-kata kesat, kata-kata memperolok para sahabat sekalipun yang ditugaskan di atas bukit memanah tu, Jabal Rumah tu, yang mereka turun. Adanya minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridul akhirah. Jangan baca ayat Quran tafsir ikut pola otak kau. Pasal ada disiplin di situ. Kena jaga kehormatan Nabi, Rasul, sahabat, pasal mereka adalah orang-orang yang mulia. Jangan kata sahabat pun, sahabat-sahabat pun hebat-hebat pun,
cinta dunia juga, nanti bahasa jaga. Macam kita ni bagus tak cinta dunia. Saya pernah dengar ada orang-orang yang pernah bercakap macam ni. Dia kata apa, kita ni kalau kelahi-kelahi pun, dululah zaman saya dah dengar dia pun kelahi Pak Hamno lah sebut pergi tu, kelahi-kelahi Pak Hamno pun tak sampai perang tu. Tapi sahabat kelahi-kelahi pun hebat-hebat, sahabat ni sampai perang Siffin, perang Jamal, berbunuhan antara satu sama lain. Kita kelahi-kelahi kita pun tak perang. Apa tujuan tu? Kalau nada tu untuk mempelekeh sahabat, boleh murtad tu. Pasal apa? Wajib mengitikadkan Nabi kerasnya para sahabat, walaupun perang kita tak tahu apa hal, diam. Ada prinsip akidah macam tu. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Ada bab akidah saya pernah ajar bab tu kan. Ini yang kata kena mengaji usul akidah. Kita jumpa macam ni tak heran lah memang. Macam ni memang dasar agama kita macam ni. Satu, tak boleh ada apa-apa perkataan mempelekeh sahabat Rasulullah para sahabat. Satu, itu ada doktor apa seorang tu kan, dia kata apa, Nabi Muhammad pun dia ada syahwat dengan perempuan. Disebut Nabi Muhammad syahwat pada perempuan ni, seolah-olah Rasulullah ni macam, kalau bahasa kita ni macam gila betina lah, macam tu lah. Ni terpengaruh dengan pola otak orientalis ni. Dia kata Nabi Muhammad ni suka perempuan, kahwin semua, kata dia kahwin perempuan ramai. Ayat tu memanglah Rasulullah ramai isteri, tapi ayat tu tak sepatutnya keluar bagi orang yang beriman dengan Nabi. Semua tu boleh jadi murtad tu. Pasal apa? Mempelekeh Rasulullah, merendah martabat dia. Sepatutnya Rasulullah apa? Dia berkahwin kerana ni. Mesti apa perkataan, syarahan, huraian kepada Nabi Rasul ni semua benda mulia. Mesti. Satu kena belajar disiplin dia dengan para ulama. Mesti. Bahkan kita yang kata Nabi, sahabat, tabi'in, ahli ulama, tutup guru pun kita ada adab jaga dengan tutup guru. Saya mengaji, baca kitab pun tutup guru ni. Yang ni kita tengok orang yang terjemah ni apalah, mungkin ada silap kan. Kalau ada dalam kitab pun, kalau katalah hukum macam lain, dia tengok dia sebut macam lain. Boleh jadi pengarang ni dia tersilap tulis ni, masa dia tulis ni boleh jadi dia teringat benda lain, satu tersilap tulis ni, sepatutnya macam ni. Ataupun dia bagi tulis hukum tu, sepatutnya tempat lain dia tulis betul, tapi kalau dalam kitab tu tulis salah. Boleh jadi dia tulis ni berdasarkan ijtihad dia pada masa ni. Yang dulu betul, yang ni ijtihad dia, yang ijtihad menyalahi dia pada ijtihad dia yang tepat, yang ni ijtihad dia yang tak betul. Pasal dalam kitab lain disebut macam ni. Kena ihtimal, kena tanggung. Ataupun disebut macam ni, kena kaitkan. Jika keadaan begini, barulah hukum macam ni. Tapi dia tak tulis kait tu. Pasal apa? Untuk menguji kita. Adakah kita ingat tak ingat masalah fiqh? Ulama-ulama kita, guru kita ajar baca kitab macam tu, disiplin dia. Bukan nak kata para ulama ni maksum tak, tapi nak kata disiplin kita beradab dengan para ulama. Tambah mereka ni telah diakui ketokohan mereka, tambah kewalian mereka. Yang kita yang bengong ni, kalau tak faham, baca kitab ulama, semua ulama dipelekehnya. Ni. Ulama-ulama kita disiplin baca kitab, walaupun ada cerita macam Imam Ibn Taymiyah, walaupun nama Imam Ibn Taymiyah memang ada masalah kat dia, tapi tetap gunakan Al-Imam Ibn Taymiyah. Guna nama imam juga. Memang ada masalah-masalah di dalam akidah. Macam ni. Tapi tetap kata imam. Boleh jadi dia sebelum dia mati, mudah-mudahan dia rujuk balik daripada pendapat dia. Memang ada cerita macam tu pun. Rahmatullah alaih. Allah maafkan lahu. Ulama-ulama kita cerita tu. Tapi yang ni memang benda salah dalam akidah. Macam tu sebut. Memang salah. Tapi namun dia tak apa yang berlaku pada dia, kita tak tahu. Ada kaedah-kaedah nak tanggung. Macam mana. Dia cakap macam ni, dalam masa tu dia cenderung pada macam ni. Dia ada kaedah nak tanggung supaya jangan sampai kita mempelekeh siapa yang sepatutnya mulia. Apatah lagi tabi'in, sahabat, Nabi, Rasul, untuk ulul azmi, tambah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tu. Disiplin tu. Itu prinsip kita lah. Atau situ dulu.
Syariat lelaki boleh sepatutnya bila selalu kita akan kepada orang sebab lagi kita banyak meninggal diri mohon sebenarnya pikiran pensyariatan kahwin lebih daripada satu tu bila? Apa tu? selalu fikirkan orang sebab Nabi kita banyak meninggal diri. Ada orang pertikaikan tu Rasulullah banyak meninggalkan isteri. Bila tu di Madinah, tahun-tahun saya tak ingat. Masa Rasulullah berkahwin pun bukan berkahwin sekali ramai-ramai kan. Seorang-seorang ada peristiwa-peristiwa macam ni berlaku, kahwin macam ni, kahwin macam ni, kahwin macam ni. Semua tu ada hikmah rahsia dan Rasulullah bukan hanya 4, dia memang ada kat dia lebih. Dan perintah 4 tu setelah Rasulullah beristeri dah ramai baru datang 4. Baru datang 4. Tahun-tahun tu kena tengok sejarah lah. Pada sejarah ni kadang kita tak simpan kepala pun tahun bila tu. Tapi atas prinsipnya memang tak ada langsung ada ayat-ayat yang boleh dinisbah pada Rasul, yang Rasulullah ni dia meninggal ramaikan isteri ke waktu dia wafat. Bahasa-bahasa tu kalau tujuan untuk mempersenda, memperolok, memperlekeh pada Rasulullah, dia tak beristeri ramai, jaga elok sikit. Bahkan setidak-tidaknya saya ngaji tutup guru dia ajar macam mana, dia meninggalkan ramai isteri pasal apa? Pasal dia bertanggungjawab dengan semua perempuan yang dia kahwin, dia ambil tanggungjawab sebagai isteri. Dia bukan gundik zina apa, yang bahasa gundik orang Melayu lah, faham kan, perempuan simpanan. Oh tak, dia ambil bertanggungjawab sebagai isteri. Satu, orang lelaki yang berkahwin ambil tanggungjawab sebagai isteri, yang dia tak buat zina, tahniah untuk dia. Siapa? Dia bertanggungjawab di atas perempuan yang dia berkahwin. Dia asal dia kahwin, dia bukan zina. Yang berzina ni sepatutnya diperlekehkan. Siapa? Dia telah mempergunakan perempuan, ambil sekut nafsu dia, lepas tu dia permain-mainkan, tak ambil tanggungjawab pula tu, dia pakai bila dia nak pakai. Begitu juga yang kahwin semata-mata nafsu, semata-mata kahwin tapi tak ambil tanggungjawab. Rumah tak bagi, nafkah tak bagi, dengan akhlak tak ada, bagi isteri jadi bodoh, dia pelempangnya pula lagi, ditinggalnya bertahun. Oh ni masalah ni. Yang tu pun masalah je. Jadi Rasulullah macam mana? Dia memang telah tunaikan semua tanggungjawab pada isteri dia. Jadi sepatutnya tak ada bahasa-bahasa yang untuk memperlekeh dan mempersenda lah. Kalau tujuan disebut kata Rasulullah meninggal, wafat dalam keadaan meninggalkan isteri yang ramai, muka ni macam tak setuju je dengan Rasulullah. Bahaya tu, wajib syahadah lain, wajib mengaji lain, supaya betulkan perception, supaya benar apa yang dia punya akidah dan pahaman dia kepada Rasulullah. Begitu juga syariat-syariat yang dengan sebab Rasulullah buat tu datang kat kita syariat. Apa dia? Orang lelaki memang boleh kahwin lebih daripada satu kan. Keharusan tu memang ada. Tapi jangan sampai memperlekehkan syariat. Orang lelaki memang macam tu. Tak? Memang macam tu apa? Memang lah, dah nak kahwin lah. Tapi nak ada yang masalah tu bila dia tak tunai tanggungjawab. Tapi jangan dengan tu kau memperlekehkan syariat. Tambah pula ada ayat-ayat macam apa? Sistem Islam apa jenis-jenis itu mempertikaikan masalah tutup aurat, mempertikaikan kahwin lebih daripada satu, mempertikaikan poligami. Apa kata dia? Memang satu kezaliman orang perempuan ni, dia share husband dia share, ada perempuan lain share husband dia. Kalau share dalam bentuk isteri tak ada masalah lah. Macam tu kot sekali lalu bahasa. Jadi nak sebut atas prinsip, jangan sekali apa yang ada kat Rasulullah tu, rasanya dalam bab isteri ramai tu, dengan sebab tu ada nada-nada dan bahasa untuk memperlekeh dan memperolok, mempersenda dan tak bersetuju dengan apa yang pada Rasulullah. Itu kaedah kita. Kalau tidak ada je tu Muhammad Rasulullah terbatal, batal syahadah, wajib syahadah lain. Tentu bahaya belajar dengan orientalis, dengan belajar orang-orang yang tak suka dengan Rasulullah ni, bahaya. Itu sekali lalu Wallahualam. Isteri anak bini dia. Orang murtad ni ke belakang kot disebut, saya tak berhati kita di belakang tu. Orang murtad ni sama ada kalau kata memang dia sedar dia murtad, kerajaan khasnya dari sisi hukum macam ni asal. Bila dia murtad, tercerai dah dengan isteri dia. Dan nak bersama dengan isteri, tambah benda tu, dia murtad tu jelas benda tu memang jadi murtad lah. Memang kalau suami nak pakai isteri pun wajib terkajang lah. Pasal apa? Pasal dah murtad lah, keluar agama Islam.
tercerai di situ. Cuma kaedah kita dalam fiqh, kalau dalam tempoh murtad tu, bila dia murtad, isterinya istilahnya tercerai dan dia kena bereddah. Dalam masa iddah ni, jika suami balik kepada Islam, mengucap kalimah syahadah lain, mengaji, bertaubat, ataupun kerajaan ambil tindakan suruh dia syahadah lain, maka pertalian suami isteri itu berbalik. Dan dia berbalik itu bukan berbalik talak, bukan. Talak, angka talak tak kurang. Dia tercerai itu tercerai sebab murtad. Jadi kalau kata ada memang ciri-ciri menyebabkan dia murtad, tercerai suami isteri. Kalau mati pun tak warisi antara satu sama lain. Harta suami tak waris ke isteri, isteri tak waris ke suami. Pasal apa? Berlainan agama, hukum murtad. Orang murtad ni memang aswa'u halan. Orang kata hal yang sangat buruk. Ni sebab hukum macam tu. Cuma bila kerajaan tak ambil apa-apa tindakan ni di atas kita, berjaga masing-masing lah. Yang tu lah kan. Misalnya katalah seorang isteri, contoh ke isteri, suami dia memang ada masalah. Dan suami dia memang ada benda-benda yang menyebabkan dia murtad. Dia anti hadis, contoh itulah kan. Dia kata Allah Ta'arash, sampai boleh menyebabkan Allah Ta'arash ni gila punya akidah tajsim dia pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sampai macam tu, bahasa mudah saya sebut yang tu, sampai boleh menyebabkan dia murtad tu. Bila dia memang haji, dia memang tahu yang ni memang salah, haram serahkan tubuh dia pada suami. Bahkan dia kena lapu pejabat agama. Ni suami aku dah jadi murtad ni sebab macam ni, macam ni, macam ni. Pejabat agama pun kena ambil tindakan satu hal. Takkan lapu capal hari ni viral, esok datang lapu suami murtad tahun depan datang. Tak faham surah saya sebut tu. Benda besar lah murtad ni. Ni viral capal ni. Hari ni Ahad viral. Esok tengah hari datang. Sebelum Zuhur, lepas Zuhur. Lepas Zuhur kan. Saya duduk tukang atas ni. Datang. Jabat Mufti datang. Berita keluar surat khabar pukul 12. Viral macam ni. Lepas Zuhur saya naik bertukar lah tu, datang. Alah, cepatnya. Kalau bab murtad ni selama tu Wahabi lah buat tahu je. Takkan begitu kan. Mana besar capal dengan murtad, capal dengan Wahabi, sikit lah kan. Capal pun masalah ke capal? Kalau nak capal tari leher kalau ikut jawatan agama, patutnya hak tu lah tempat dia nak bertindak kan. Tali leher, tai tu, guna tu duk gedik-gedik tu kan. SOP 12 pun ditangkap, lebih daripada 12 ditangkap, musung naik lori. Takkan yang 50 orang tu buat macam tak ada mata untuk perhati, buat bodoh je kan. Macam Malaysia ni tak ada menteri kan. Dia kata macam tu. Hantar kata apa pun. Yang lain rekaman-rekaman pun boleh buat ambil tindakan. Apa saya nak sebut ni? Manalah pergi konah-konah itu tadi. Kalau ikut sebab hubungan suami isteri tu macam tu lah. Jadi kalau isteri memang tahu benda suami pada suami ni boleh jadi murtad, begitu tak di sebaliknya. Pada isteri ni boleh menyebabkan macam ni, hubungan suami isteri tu selesai. Nisbah isteri, suami, kalau nisbah laporan kena lapor pejabat pihak berwajib. Itu satu hal. Nisbah tindakan itulah, kalau nisbah isteri tak boleh serah diri daripada suami, melainkan suami syahadah lain melayakkan diri dia untuk jadi nama Islam, baru hukum suami isteri itu berbalik. Tapi kalau dah lepas iddah, bila baru jadi murtad, lepas iddah baru suami balik, kena akad nikah lain. Proses pernikahan isi borang apa semua lain macam baru. Tapi itulah tindakan macam ni memang sangat lembab. Saya tak tahu pasal apa. Sedangkan waktu isu besar dalam umat, isu besar tu, sedangkan benda tu tak ada ambil peduli pun. Tak ada ambil peduli pun. Kalau ambil peduli, lama panjang lagi. Saya sebut orang tu macam-macam kan. Memang macam-macam nak sebut pun. Cukup. Wahabi totok gila tu mujasimahnya. Lapu berjawab agama, kaedah dia kita. Kalau ikut awal-awal lagi memang tak sah. Pasal apa? Memang tak betul akidah tajsimah, akidah mujasimah. Bukan Muslim dia, bukan Muslim dia. Dia tak Islam pun. Islam zahir tu nampak Islam tu lah. Tapi bila ada macam ni, contoh Islam apa Islam, contoh Wahabi totok, Syiah totok, buat begitu. Apa dia? Bengong totok, buat begitu. Mu'alaf, kena bagus mu'alaf lagi. Mu'alaf walaupun mu'alaf totok. Mu'alaf totok apa bodoh dia.
Dia kena belajar. Yang ni Wahabi totoknya. Dah memang ada akidah totok, salah. Totok tu maksudnya yang ekstrim. Ya. Apa yang sebut? Apa bahasa dia? Wahabi yang boleh bunuh orang tu, halal darah tu. Sampai nak minum air pun. Ni kita dah nak minum air, kata dia, boleh bunuh orang. Kita boleh paksa boleh bunuh. Halal darah dia kita bunuh. Ui, kawan tu sampai cakap macam tu. Wahabi totok tu. Tak tahulah bini dia macam mana. Mana ada apa-apa tindakan. Diam dia. Tak ada saya tengok dengar apa-apa tindakan bunyi, tindakan. Itu sebelum datang rakaman tu, sebelum ada Majlis Agama Islam kot. Habis tu rakaman sebelum PKP, ni rakaman sebelum ada Majlis Agama Islam buat penguasaan Wahabi ni sesat daripada ajaran Islam kan, ajaran sesat. Dia cakap tu sebelum buat enactment ni kot kan. Satu tak ambil tindakan ya. Itulah bahasa saya macam itulah. Bisa tak bisa pun dengar lah saya kata apa. Takbir take view. Takbir take view. Ambil Arab. Bahasa putih take. Takbir. Takbir take view. Takbir. Tak gambar tersebut tu ya. Macam tu kan. Tujuan untuk memperolok murtad. Clear lah tu. Takbir, bir tu dia faham bir tu kan. Takbir, takbir. Macam tu. Saja buat gambar kan, takbir kan. Dia perolok-olok kan macam tu lah maksudnya. Konon takbir kan, rupanya ambil arak gambar kat sebut apa kan. Awak tak dan baca pun selak gitu je, tak berhati pun takbir tu. Rupanya itu isunya. Astagfirullah. Memang bahaya. Tambah lukis-lukis nama-nama ulama apa, tulis gambar McDonald kat dia. KFC, jangan main lah. Takut kudung yang tangan kau esok. Berulat tangan esok kau tahu. Alhamdulillah. Tambah dia kata ulama para awliya tu berbisa tu. Dia orang daging mereka, darah mereka, diri mereka. Kadang-kadang kita memang tak kenal siapa awliya. Engkau perolok-olok orang yang hampir korup dia dengan Allah Ta'ala, kau pelekeh macam tu, jangan main tu. Kata tak kena sini balik sana, memanglah salah. Alhamdulillah, dijagalah disiplin dia macam tu. Jangan sampai apa-apa yang dimuliakan dalam syarak diperlekeh, dipersenda, diperolok, dipermainkan seumpama itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana Nuri hidayatika kama nawaratal arda bidun syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.